Okey, hari ini pukul 12 tengah hari, hari Jumaat 12 tengah hari kita akan mendapat angka penuh untuk keluaran dalam negara kasar ataupun prestasi ekonomi suku kedua 2022. Apakah sebenarnya keadaan ekonomi kita kalau kita melihat kepada angka-angka yang lain positif? Adakah tahap positif yang lebih tinggi untuk suku kedua? Sebelum kita pergi kepada dapatan ini dan juga pengumumannya yang dijangka pada pukul 12 nanti, Haris Ashraf Hasnan bawakan kembali sorotan pertumbuhan ekonomi kita supaya kita faham trend ini dan mungkin juga kita boleh membaca untuk suku kedua, Haris. Ya, Najib, sudah tentu kita nak melihat bagaimana prestasi ekonomi melihat kepada kalau kita bandingkan ataupun melihat kepada sebelum pra-pandemik COVID-19, ketika pandemik COVID-19 teruk membadai negara dan pada ketika ini dalam proses pemulihan. Dan sudah tentu angka-angka yang penting untuk kita fahami sebelum jam 12 tengah hari nanti, ini angkanya. Pada 2019 kita lihat sekitar iaitu sebelum pandemik COVID-19 antara 4.7 dan ianya mula menunjukkan untuk 4 suku berturut-turut sekitar 4.7 hingga 3.6% dan mula menunjukkan trend penurunan bermula pada sekitar awal 2020 ataupun pada penghujung 2019, suku keempat 2019 kita nampak ada mula menunjukkan penurunan. Suku pertama tahun 2020 turun ataupun 0.7 dan kemudian menguncup negatif 17.1, kembali naik sedikit tetapi pada kadar negatif 2.5, negatif 3.3 pada penghujung ataupun pada suku keempat 2020. 2021 kita lihat angkanya mula ada nampak kenaikan pada suku kedua iaitu 15.9, pembukaan ekonomi sementara kita lihat dan mula menunjukkan pemulihan sekitar terkini iaitu pada tahun suku pertama iaitu 5.0 dan hari ini seperti Najib katakan tadi kita akan tahu angka sebenar berapakah untuk suku kedua tahun 2022. Menteri Kewangan dah bagi hint sedikit Najib bahawa angkanya mengukuh dan tak perlu khawatir berkenaan dengan suku kedua dan juga suku ketiga, tapi beliau risau berkenaan dengan suku keempat dan tahun akan datang Najib. Okey, itu yang kita ingin bincangkan Haris. Kita bawakan tetamu kita pada pagi ini Muhammad Zafri Zulkifli iaitu pakar ekonomi MIDF Research. Assalamualaikum Zafri, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Terus saja kepada unjuran untuk suku kedua. Banyak hint data ekonomi yang lain kita baca kemungkinan positif. Memanglah, tapi positif tahap mana berbanding dengan suku-suku sebelum ini, Zafri? Waalaikumsalam, Haris, selamat pagi. Haris dan Najib, selamat pagi. Baik, suku pertama 5% mengikut pada unjuran market consensus untuk suku kedua adalah 7%. Kami di MIDF Research menjangkakan 7.5% untuk suku kedua. Perkembangan ini akan disokong oleh aktiviti kekuatan domestik ekonomi, perbelanjaan runcit, kadar pengangguran yang telah jatuh ke 3.8%, nilai paling rendah sejak pandemik dan kadar inflasi yang stabil iaitu pada separuh pertama tahun ini berada pada 2.5%, masih dalam lingkungan unjuran BNM iaitu 2.3 ke 3.3. Dan harus diingat juga dua perkara penting yang berlaku pada suku kedua ialah pembukaan sepadan negara pada 1 April dan juga pengeluaran khas dana Kredit SP pada April juga. Jadi ia membantu dan merancakkan lagi sektor perkhidmatan dan perbelanjaan domestik negara. Dan selain pada itu, kenaikan harga komoditi global dan kekuatan aktiviti dagangan luar turut membantu ekonomi negara pada suku kedua tahun ini. Dan kami menjangkakan ekonomi negara akan berkembang sekurang-kurangnya 7.5% pada suku kedua tahun ini. Zafri, di sebalik kalau kita lihat ialah tekanan inflasi, kenaikan harga barang terutamanya dan MPC BNM juga menaikkan kadar OPR pada ketika ini sehingga terkini iaitu telah pun dinaikkan 50 mata asas. Dan bagaimana mungkin ada unjuran melihat selepas ini adakah Bank Negara akan meningkatkan lagi kadar OPR atau bagaimana?
Baik, lanjutan daripada perkembangan ekonomi domestik yang makin rancak dan seperti saya sebut tadi, kadar pengangguran telah jatuh ke 38%. Inflasi dilihat masih stabil dalam lingkungan target range Bank Negara. Jadi kami menjangkakan Bank Negara akan menaikkan lagi OPR pada kadar lagi 25 mata pada September. Dan kami tidak menolak kemungkinan Bank Negara akan menaikkan lagi 25 mata pada November, itu mesyuarat terakhir pada tahun ini. Jadi OPR mungkin akan berakhir pada 2.5 hingga ke 2.75 pada hujung tahun ini. Namun kadar OPR ini walaupun berakhir pada 2.75, ia masih rendah berbanding dengan kadar OPR pada tahun 2019. Makna kata dia masih rendah berbanding dengan pra-pandemik. Ya. Jadi dia tidak akan memberi kesan yang besar kepada prestasi perbelanjaan runcit dan perbelanjaan domestik negara. Okey. Zafri, mungkin melihat kepada separuh kedua, apakah yang boleh kita bayangkan dan juga jangkakan? Kerana kalau kita melihat di negara maju, recession disifatkan is just around the corner di negara maju sebagai contoh. Tapi kita masih lagi meyakini bahawa asas ekonomi kita kukuh, data-data ekonomi kukuh dan sebagainya. Apa jangkaan untuk separuh kedua? Baik, saya sebut dulu untuk separuh kedua. Separuh kedua kita akan melihat pertumbuhan ekonomi negara pada suku ketiga akan melonjak lebih tinggi berbanding suku kedua. Asasnya ialah low base effect, yang mana pada tahun lepas, pada suku ketiga tahun lepas, kita mengalami nationwide lockdown, Delta variant, itu khususnya pada bulan Jun sampai bulan 9. Jadi nilai asas itu rendah, low base effect, jadi akan membuatkan pertumbuhan GDP growth untuk suku ketiga tahun ini lebih tinggi berbanding suku kedua dan suku pertama. Baik, tapi secara fundamentalnya, kadar pengangguran, kadar inflasi dilihat terus bertambah baik dan baik. Dan kami menjangkakan kadar inflasi akan average around 3.8% pada tahun ini. Pra-pandemik dalam 3.4%, 2021 4.5%. Jadi kita dapat melihat aktiviti pasaran buruh yang lebih baik. Dan kadar inflasi dengan walaupun ada tekanan daripada harga makanan, namun subsidi minyak dan subsidi bahan api telah membantu kadar inflasi untuk kekal stabil pada 2.3 ke 3.3%. Dan melihat pula kepada pasaran aktiviti dagangan luar, yang mana harga global komoditi masih tinggi, dan ini akan membantu aktiviti dagangan luar Malaysia. Jadi untuk separuh masa kedua ini kita masih positif pada ekonomi negara, dan kami jangka kesan positif ini akan terus dan akan membantu negara mencapai pertumbuhan ekonomi lebih 6% pada tahun ini. Okey, baik, untuk 2023 saya berpandangan recession risk itu ada, namun seperti mana diunjurkan oleh IMF pada antarabangsa, dia masih mengunjurkan pertumbuhan ekonomi, bukannya penguncupan, namun pada kadar yang lebih rendah. Salah satu faktornya ialah kesan daripada kenaikan kadar faedah di negara-negara barat ataupun negara maju seperti Amerika Syarikat. Untuk walau bagaimanapun, fundamental ekonomi Amerika Syarikat itu masih kuat. Seperti mana kita lihat kadar pengangguran sekarang berada pada 3.5%, nilai paling rendah sejak pandemik, dan hutang isi rumah berbanding KDNK di Amerika Syarikat pada tahun 2009 ketika 2008 ketika krisis financial crisis 2008, hutang isi rumah Amerika waktu itu pada kadar hampir pada 100% kepada kadar KDNK. Terkini tak sampai 80%. Jadi saya berpandangan risiko recession di Amerika Syarikat itu agak minimal. Cumanya kita akan melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan di peringkat global dan juga negara-negara maju pada tahun depan. Okey.
Alright, Zafri, terima kasih kerana membantu kami untuk memahami angka-angka ini dan juga unjuran yang itu penting untuk kita melihat. Terima kasih Muhammad Zafri Zulkifli, iaitu pakar ekonomi MIDF Research, kerana bersama dengan Niaga Awani. Semua ini kami akan rangkumkan dan juga sudah pasti sepanjang hari ini sehinggalah ke 7.45 pada malam nanti kami akan bawakan angka KDNK suku kedua dan yang paling penting kajian lapangan ini meniti titian hidup ini akan dibawakan juga dalam Awani 7.45 bersiaran secara langsung dari lokasi untuk kita bawakan realiti rakyat dan cantumkan kepada apa yang perlu kita capai untuk menyelesaikan permasalahan sebegini yang B40 berdepan kesukaran pada ketika ini. Sekian sahaja saya Najib Arif, semangat tugas Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.